thumma dafa'aha ila ummi. Kemudian Nabi SAW menghantarnya kepada ibu saya, menghantar Safiyah. Seraya berkata, aslihiha, perbaiklah keadaannya, hiaskan, siapkan dia. Qala thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari Khaybar, hatta idza ja'alaha fi zahri, sehingga apabila Khaybar sudah berada di belakangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dan pasang kubah, yakni khemah yang bagaikan kubah. Bila pagi besok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang ada pada dia lebihan bekalan dia, maka hendaklah dia membawanya kepada kita sini, mari sini. Anas berkata, yang itu, orang itu bawa lebihan tamar dia, yang itu pula bawa sawit dia, yang sehingga selungguk makanan itu sudah terhimpun, sudah terkumpul. Mereka pun mula makan hais itu, yang dicampuran semua tadi itu jadi hais, dia panggil makanan jadi hais. Dan mereka minum air kolam dekat dengan tempat mereka berhenti itu, air kolam, yakni air yang turun dari langit, air hujan yang bertakung. Faqala Anas fakanat tilka walimat Rasulillah. Anas berkata, itulah kenduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Safiyah. Qala fantalaqna, kata perawi ini, kami pun berangkat hingga apabila kami nampak dinding-dinding rumah di Madinah tu, hashishna ilaiha, kami pun merinduinya, kami tertarik kepadanya. Jadi kami bersegera menujunya. Kami pun melajukan kenderaan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melajukan kenderaan dia. Qala, perawi berkata, Safiyah ada di belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkannya atau menggendongnya. Qala, perawi berkata, kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelincir, lalu jatuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perempuan itu. Qala falaysa ahadun minan nas yanzuru ilaih. Perawi berkata, yakni Anas semua, tidak ada siapa pun melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepadanya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, fasataraha, lalu menutupnya. Fasataraha, qala, kata perawi, fa'atainahu, kami pun pergi kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lam nudar, tak mengapa, kami tak ada apa-apa. Qala fadakhalna al-Madinah, perawi berkata, selepas itu kami masuk ke Madinah, dan budak-budak perempuan pun melihatnya. Wa yashmatna bisar'atiha, dan suka kerana jatuhnya. Budak-budak suka ada bunyi jatuh, ya. Kata jatuh, suka budak-budak hak sambut. Sukalah, suka kita kata. Spora licin kulit pisang itu rebah, padahal patut kita kesian, jadi nak suka sekali lalu. Begitulah. Seterusnya baiklah kita tengok hak baru ni. Hak baru ni nya habis nak pasal alam, tengok orang nak kahwin tu, mas kahwin. Harus mas kahwin tu berupa pengajaran Al-Quran ataupun cincin besi dan lain-lain, sedikit ataupun banyak. Walau bagaimanapun elok kalau mas kahwin itu terdiri dari 500 dirham kepada orang yang tidak menyukarkannya lah, tidak menjadi susah kepadanya. Inilah cerita baru ni. Ada perempuan mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia kata, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada engkau, ikut. Serahkan diri itu maknanya kalau Rasulullah nak buat bini tak apa, itu. Inilah yang disebutkan dalam Quran, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Itulah
Ayat itulah berkenaan dengan hibah. Ayat hibah diri, yakni serah lah, beri diri, serah diri dia untuk, kalau Rasulullah bersetuju untuk buat isteri, tak apa. Tak ada mas kahwin, tak ada gapo pun, tak apa. Ada berlaku begitu. Tetapi ini hak lagu ni, hak pergi serah diri tanpa mas kahwin gapo ni, khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus kepada engkau, tidak boleh kepada orang-orang mukmin yang lain. Tidak boleh. Satunya hak berkait dengan khusus kepada engkau saja ni, setengah ulama mengaitkan khusus ini. Nabi sudah ada berapa dah isteri tu, ramai dah isterinya, lebih daripada 4 dah lah pada ketika itunya. Kira-kiranya kalau orang lain tak boleh dah lebih daripada 4 kalau nak buat isteri. Ni kalau Nabi SAW nak, boleh lagi, boleh lebih daripada 4 tu, khusus kepada Nabi SAW saja. Bukan bermakna Nabi SAW kalau berkahwin maknanya dia pakai tak bagi mas kahwin. Tak, dia tetap bagi mas kahwin. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan serah diri ni hak khusus dengan Nabi SAW, orang lain tak boleh ni, serah diri tanpa mas kahwin. Yakni kalau Nabi SAW nak menikah dengan dia tanpa mas kahwin pun tak apa. Tapi kalau orang lain tak boleh, dia kena ada mas kahwin. Mas kahwin itu suatu yang mesti. Maknanya kita kena ada wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Kena bagi mas kahwin kepada orang perempuan bila nak menikah. Allah SWT perintahkan suruh bagi mas kahwin. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Selain daripada orang yang tersebut sebelum pada itu yang diharamkan kita kahwini mereka, halal lah kepada kamu untuk mendapatkan mereka, menjadikan mereka sebagai isteri dengan kamu antabtagu bi amwalikum, dengan kamu bagi harta kamu, sejumlah harta kamu, yakni mas kahwin. Mana orang kalau tengok ayat-ayat Quran semua ada sebut lagu tu. Nabi SAW ni kecuali kata mereka, ini golongan yang kedua, dia kata Nabi SAW boleh. Ada pun orang perempuan pergi serah diri kepada seseorang, kalau saudara mahu kenal kepada saya bersedia untuk menikah. Itu tidak khusus dengan Nabi SAW, orang lain pun boleh lagu tu. Pergi serah diri lagu tu tidak khusus dengan Nabi SAW. Hak tu tidak khusus. Hak khusus tadi dua perkara tadi, dua kemungkinan tadi. Ada pun serah diri, seorang tu pergi tawar diri, kita kata tawar diri lah kalau bahasa kita, tak apa boleh. Tapi tawar diri pun kena ada mas kahwin juga. Hak tanpa mas kahwin ini khusus, khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus dengan engkau saja, tidak termasuk orang-orang mukmin. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi pun dalam Syarah Muslim dia ni. Kalau Nabi SAW nak, dia sebut ni, yang kedua dia sebut, yang kita sebut tadi, yang kedua dia sebut. Yang pertama tidak disebutnya. Walaupun ada ulama dalam kitab-kitab lain menyebutkan yang pertama tu juga boleh jadi ada maksud sini. Mana hak lebih daripada 4 tu khusus kepada engkau boleh, orang lain tak boleh, sekat 4 saja. Walaupun nak beri mas kahwin pun, kalau lebih daripada 4 tak boleh dah. Imam Nawawi hanya menyebutkan yang kedua, iaitu kalau berkahwin tanpa mas kahwin itu halal kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak wajib atas dia tu nak bagi mas kahwin, tidak wajib. Tapi kalau dia nak bagi tak apa. Biasalah Nabi SAW lepas-lepas dah pun dia tak ada saja, dia ada juga mas kahwin. Jadi tidak wajib dengan dukhul, tidak juga dengan wafat. Maknanya dengan bersetubuh pun tidak wajib juga. Kalau orang lain wajib mas kahwin sepenuhnya apabila sudah bersetubuh dengan seseorang perempuan itu. Sepenuh mas kahwin dia dia kena bagi walaupun belum diserahkan lagi kepada perempuan itu semuanya.
Tapi kena serah lah apabila sudah dukhul, orang panggil dukhul ni maknanya bersetubuh. Tapi kalau belum bersetubuh, cerai, tidak semuanya. Tidak semuanya. Iaitu fanisfu ma faradtum. Fanisfu ma faradtum dalam Al-Quran disebutkan separuh daripada yang telah disebutkan, yang sudah ditentukan dalam mas kahwin itu yang wajib diserahkan kepada perempuan. Separuh lagi tidak, kalau belum disentuh. Adapun Nabi ni kalau wafat, kalau apa pun tidak wajib. Bi khilafi ghairihi, kata dia, kalau orang lain tidak lagu tu, kerana orang lain mesti kena ada mas kahwin. Imma musamman, sama ada mas kahwin itu mas kahwin yang disebut sekian-sekian banyak, wa imma mahrul mithli, ataupun orang panggil mahar mithil, mas kahwin perempuan yang seumpamanya. Perempuan setara tu berapa mas kahwin kalau tidak disebut? Kena bagi sebanyak mana? Sebanyak tu kena bagi juga mas kahwin walaupun tidak disebut. Lepas tu masalah menikah dengan lafaz hibah ni, aku serahkan diri aku berikan diri aku. Ni boleh ke tidak? Itu khilaf lah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan nikah ni hanya boleh dengan lafaz nikah, kahwin. Itu hak bolehnya. Adapun aku satukan kamu, tak boleh lagu tu. Ataupun aku pertemukan, tu tak boleh lagu tu. Dia kena sebut aku kahwinkan, begitu. Atau aku nikahkan, dia kena sebut lagu tu. Adapun hibah tu makna aku beri, aku serahkan diriku. Ini secara langsung, akad secara langsung hak kita duduk biasa buat tu. Apa nama ni, wali dia akadnya ijab, ataupun dia wakil kepada tu imam ke apa-apa ke, tu dia biasa buatnya. Ni kalau dia sendiri buat pun tak apa. Tak apa, boleh. Lepas tu kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata hibah ke, beri diri ke, sedekah diri aku jual diri aku kepada engkau, kata dia. Tapi maksudnya menikah. Faham dah maksudnya menikah. Sah, kata dia, sah menikah. Gitulah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Lepas tu bila perempuan tu pergi, Nabi SAW pun tengok ke atas sampai ke bawah tengok. Lepas tu dia tunduk. Tengok tu apa makna? Kita tak usah kira lah orang hak pandang buruk terhadap Rasulullah SAW tu. Sama-sama dia kalau tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, dia pakai kacamata khusus dah. Dia pakai kacamata yang tertentu dah. Lepas tu dia tafsir mengikut cara dia. Tak usah kira hak tu lah. Kalau nak kira hak tu kan, dia kata macam-macam. Nabi SAW ni memilih lah pasal tidak comel, tidak menarik hati dia, maka dia senyap. Cuba kalau comel, macam-macam lah dia kata. Itu tidak sesuai dengan seseorang Islam nak kata lagu tu. Bahkan kalau dia kata lagu tu, rosak akidah dia, rosak akidah. Itu makna menghina Nabi SAW. Rosak dah akidah. Tak boleh kata lagu tu. Bahkan Nabi SAW tengok tu, kita kata ni hak benar sabar, hak sesuai. Terkejut juga kira-kiranya. Orang mari, takkan orang mari kacak lagu tu tak tengok? Maka paling tu bukan cara lagu tu. Nabi SAW dia mari, dia tengok ke atas ke bawah tu, mana heran juga. Dan terkejut juga dia. Dia satu sepihaknya berasa lemah juga. Macam mana nak buat menghadapi lagu mana dalam keadaan begitu. Itu bukan maknanya nak pilih orang ni sesuai atau tidak. Lepas tu bila dia tengok tu, bagi kita Allah SWT tetap memimpin dia, dapat selalu keputusan. Kalau dia nak keputusan, sepatutnya dapat keputusan, dia dapat keputusan daripada Allah SWT. Kalau dia senyap tu, tak ada lah tu. Nak ceritanya bukan senang nak jadi isteri Nabi SAW ni pun bukan senang.
Hanya orang-orang yang terpilih.